Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Anwar dakwa Muhyiddin serah projek pada anak menantu. PAS dakwa masih boleh ubah kerajaan persekutuan. Perikatan Nasional pecah ahli dan pemimpin lagi. Perikatan Nasional tak akan tutup premis judi jika menang. Setiausaha Barisan Nasional Kelantan, Datuk Mat Alwi Cik Mat yakin setakat ini 16 kursi DUN mampu dimenangi parti itu pada pilihan raya negeri 12 Ogos nanti. Beliau berkata ia termasuk 8 kerusi yang disandang BN dapat dikekalkan. Katanya, melihat kepada situasi terkini, saya yakin kita dapat kekalkan 8 kerusi milik kita. Selain tambahan 8 kursi lagi termasuk di Dewan Undangan Negeri Berjelawat dan Meluk. InsyaAllah secara keseluruhan 16 kerusi kini kita yakin menang. Ini tidak termasuk kerusi yang ditandingi Pakatan Harapan. Kita berharap PH dapat memenangi sekurang-kurangnya 7 kerusi daripada 14 kerusi yang ditandingi mereka. Beliau berkata momentum BN dan PH kini semakin baik dan pihaknya yakin rakyat Kelantan sudah sedar dan mahu berubah. Katanya, justru kita berharap momentum ini berkekalan sehingga 12 Ogos nanti sekaligus menjadikan PHBN semakin kuat di Kelantan. Untuk PRN di Kelantan, BN bertanding di 31 kerusi manakala PH bertanding di 14 kerusi. Jumlah majoriti mudah bagi membentuk kerajaan negeri ialah 23 kerusi. Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syahari memberi gambaran bahawa akan ada perkembangan terbaru berkaitan kes mahkamah dihadapi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Pemimpin PN itu mendakwa khabar angin mengenai perkembangan itu membabitkan kemungkinan kes dihadapi Ahmad Zahid digugurkan. Katanya bunyi khabar ada satu perkembangan akan berlaku dalam kes melibatkan Presiden UMNO. Kita nak nyatakan malam ini sebelum ia berlaku. Kalau terjadi, sungguh hebatlah tekaan kita. Kalau betullah pendakwaan terhadap Ahmad Zahid Hamidi digugurkan, ia akan menjadi paku yang terakhir di atas keranda UMNO. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini diberitahu bahawa representasi dikemukakan Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri untuk menggugurkan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya masih belum diputuskan. Ketua Bahagian Pembicaraan dan Rayuan Jabatan Peguam Negara, Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, AGC masih menunggu hasil siasatan lanjut daripada Pasukan Petugas Khas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung bukti baru yang dikemukakan pihak pembelaan. Katanya pasukan petugas khas sedang menjalankan siasatan, tiada lagi keputusan mengenai siasatan tersebut. Ahmad Zahid mengemukakan representasi melebihi 200 muka surat mengandungi isu kompleks yang dihantar kepada Peguam Negara Idrus Harun sebagai asas untuk pertimbangan agar pertuduhan dihadapinya digugurkan. Sementara itu, Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas berkata, pihaknya akan menanti perkembangan itu kerana pelbagai kemungkinan boleh berlaku dengan kerajaan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya nanti kita tengok macam mana. Tapi tak boleh kira dalam kerajaan PMX sekarang ini macam-macam boleh berlaku. Dia boleh sebulat kata tak campur tangan dalam isu mahkamah, tak pernah campur isu pendakwaan. Inilah PMX, mesin basuh yang paling cepat berpusing, jenama baru jenama PMX tapi mudah koyak. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Ahli Barisan Nasional perlu menganggap parti sebagai underdog pada pilihan raya negeri bagi memastikan jentera akar umbi terus bekerja kuat di lapangan. Beliau berkata sifat terlalu yakin mampu menang kerusi Dewan Undangan Negeri boleh memakan diri yang akhirnya menyebabkan kekalahan parti. Katanya, kadang-kadang kalau kita terlampau yakin ada 10 orang mengundi yang patut kita pergi, tetapi sebab rasa 10 undi tidak menjejaskan kemenangan, akhirnya parti kalah. Ini pernah berlaku di Parlimen Pekan kalau tidak silap saya. Ada satu perkampungan orang asli ada 5 pengundi. Dan kita kata takkan mereka boleh buat parti kalah, namun akhirnya memang kita kalah 5 undi. Sebab itu saya kata biar perlu rasa kita underdog supaya jentera bekerja dengan lebih kuat untuk pastikan kemenangan. Terdahulu beliau hadir ke Dun Johor bagi mengikuti jelajah masa calon BN, Saiful Yazan di sekitar Air Mawar. Sementara itu ditanya mengenai ramalan keputusan PRN bagi 6 negeri. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Bera bagaimanapun enggan menyatakan sebarang jangkaan. Katanya, saya tidak mahu meramal apa-apa kalau kata 5-1 nanti mungkin melemahkan semangat jentera kita dan menyebabkan jentera mereka lebih bersemangat, jadi ada pro dan kontra. Sebelum ini, media melaporkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meramalkan Perikatan Nasional menang mudah 5-1 pada PRN 6 negeri 12 Ogos ini. Ramalan pengerusi Proklamasi Orang Melayu berdasarkan perubahan sentimen yang diperlihatkan dalam kalangan pengundi warga emas, khususnya orang Melayu di luar bandar.
Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menunjukkan bukti beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional telah mengkayakan kroni dan keluarga. Dakwa pengerusi Pakatan Harapan itu lagi, negara ini telah rosak kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya menjaga kuasanya dan keluarga sendiri. Katanya, dia Muhyiddin sakau sana sini. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, tapi dia tidak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini. Saya nak tanya Muhyiddin, duk cakap banyak sangat, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kaitkan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih. Anwar menegaskan beliau juga melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Katanya, ada orang pula cakap, ya betul Tan Sri bersih. Saya sekarang tak macam dulu, saya tak tengok fail. Sekarang saya tengok fail sebagai Menteri Kewangan. Pada 9 Februari lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau terlibat memberikan kontrak sistem imigresen bersepadu nasional kepada syarikat Iris Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Menurut beliau, ia merupakan satu fitnah yang sengaja dilakukan dan direka untuk mencalahkan maruahnya dan keluarga. Ahli Parlimen Pagut itu juga mendakwa perkara tersebut adalah sebahagian daripada siri tomahan jahat terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional pimpinan Anwar. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan mengumumkan nama-nama ahli yang bakal dipecat atau digugurkan dalam tempoh 2 hari lagi susulan mereka menjadi calon bebas atau menyokong calon lain pada pilihan raya negeri ini. Beliau berkata beliau akan membuat pengumuman berkenaan. Katanya, saya akan mengumumkan tidak lama lagi, mungkin dalam sehari atau 2 hari ini. Namun sebelum itu, kita akan membuat pemeriksaan di seluruh negara untuk mendapatkan kepastian. Kalau tidak, nanti orang kata kita pilih kasih. Kita nak kepastian dan apabila sudah pasti ada ahli melanggar undang-undang Fasa 10.2.2 Perlembagaan Bersatu, mereka ini boleh dipecat atau digugurkan. Ramai ahli yang terbabit kerana mereka bukan sahaja menjadi calon, tetapi ada yang menyokong calon-calon lain pada PRN. Ketika ditanya sama ada 8 ahli yang bakal dipecat atau digugurkan selepas disyaki menjadi calon atau menyokong calon parti lain, termasuk kes di Langkawi Kedah, Hamzah enggan mengulas lanjut berapa jumlah ahli yang bakal diambil tindakan itu. Mengulas lanjut, Hamzah juga Ketua Pembangkang berkata, pihaknya akan mendapatkan kepastian dahulu sama ada 1, 2, 3 atau sebaliknya. Katanya, kita akan memutuskan sama ada ahli ini membantu atau menjadi calon bebas atau melakukan sesuatu yang boleh mencacatkan calon-calon PN untuk menang. Calon kita bukan sahaja Bersatu, tetapi juga dari PAS dan gerakan yang mewakili PN. Mudah saja masuk PRN ini kita nak menang. Namun kita kena kerja kuat termasuk buat kajian secara mendalam apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai kemenangan yang lebih besar. Media sebelum ini melaporkan PAS menggugurkan keahlian timbalan yang dipetua PAS Langkawi Mazlan Ahmad dan timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi Safwan Hanif Syafiee yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas di Dun Kuah dan Dun Air Hangat. Meskipun pilihan raya di 6 negeri hanya melibatkan Dun untuk membentuk kerajaan negeri, Perikatan Nasional terus membawa naratif bahawa ia juga berkemungkinan membawa kepada pertukaran kerajaan persekutuan. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahari berkata, ia tidak mustahil boleh berlaku dan perlembagaan negara membenarkannya melalui pelbagai kaedah. Mengulas mengenai wujudnya gelombang sokongan kepada PN di Selangor, katanya dapat dirasai suasana di Selangor kini sama seperti berlaku di Perlis dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya di Kelantan kita tidak nampak sangat sebab mungkin pengundi PH tak ada dan kurang di Kelantan. Tetapi kalau kita ke Selangor, suasana yang sangat mengejutkan, sokongan kepada kita betul-betul mantap. Tengok bagaimana gelombang datang kepada kita. Penyokong-penyokong UMNO tutup bilik gerakan, tutup cawangan masing-masing. Di Perlis, kalau kita pergi ketika itu, kita dapat rasai akan ada kerajaan baru. Alhamdulillah betul-betul bertukar kerajaan Perlis. Pengundi PH Selangor, walaupun mereka tidak tunjukkan secara zahir, tetapi kita juga mendapat maklumat bahawa sebahagian daripada mereka mungkin tidak akan turun mengundi pada 12 Ogos nanti. Sebab itu kita lihat suasana di Selangor hari ini seperti mana suasana di Perlis semasa hadapi PRU lepas. Sementara itu Ahmad Fadli menambah, berdasarkan suasana di Selangor, sukar untuk dijangkakan adakah sokongan benar-benar berpihak kepada PN. Namun katanya jika itu berlaku, bukan saja rakyat Selangor akan mendapat menteri besar baru daripada PN, sebaliknya tidak mustahil Perdana Menteri baru daripada gabungan itu juga akan mengangkat sumpah. Katanya sekarang ini Selangor pun lebih kurang Perlis suasananya. Cuma disebabkan Selangor ini negerinya besar, kita tidak boleh nak jangka. Tapi jangan terkejut dalam PRN nanti, insya-Allah menteri besar baru akan angkat sumpah di Selangor ialah daripada PN. Dan tidak mustahil tiba-tiba dalam masa sama, Perdana Menteri yang baru akan angkat sumpah. Ada yang kata nak bertukar macam mana. Ada banyak cara, banyak kaedah boleh dibuat. Perlembagaan benarkan banyak kaedah.
Ahli-ahli Parlimen UMNO yang mana ada? Siapa boleh tahu bahawa 10 ke, 15 ke, 20 ke daripada mereka tiba-tiba boleh menukar sokongan pemimpin GPS dan JRS tak hadir berkempen di Semenanjung. Mereka datang tunjuk muka sebentar sahaja masa penamaan calon. Semua itu memberikan isyarat bahawa sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim tidak akan kekal lama. Untuk rekod, Dewan Rakyat sebelum ini meluluskan pindaan perlembagaan berhubung tindakan melompat parti menerusi rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3, 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dengan pindaan tersebut, ahli parlimen akan kehilangan kerusi jika mereka bertindak keluar dari parti atau tidak lagi menjadi ahlinya. Namun, ahli parlimen yang dibuang parti tidak akan hilang kerusi. RUU itu diperkenal selepas ramai ahli parlimen bertindak melompat parti sejak selepas PRU ke-14 lalu dengan rekod selama 39 orang berbuat demikian. Semalam, pemangku pengerusi Gerakan Negeri Sembilan, Tan Jason yang bertanding kerusi majoriti Cina di Chua, berkata bahawa tidak akan ada larangan premis perjudian di negeri itu sekiranya PM mengambil alih pentadbiran negeri. Tan berkata tidak seperti Kedah, Negeri Sembilan mempunyai penduduk bukan Islam yang besar dan oleh itu dasar PN untuk kedua-dua negeri akan berbeza. Katanya penduduk Muslim di Kedah melebihi 80%, jadi kerajaan tempatan mengambil majoriti etnik sebagai pertimbangan utama dalam menggubah dasar negeri. Tetapi di Chua, pengundi Cina melebihi 57%. Dalam keadaan berbilang kaum, dasar mesti mengambil kira kepelbagaian dan saling menghormati. Kedah dan Terengganu mempunyai penduduk majoriti Islam. Jadi dasar kerajaan tempatan akan memihak kepada kumpulan etnik majoriti. Tapi di sini berbeza. Mengikut angka Banci 2020, 36.7% penduduk Negeri Sembilan terdiri daripada bukan Islam. Tan berkata peranan gerakan dalam PN adalah untuk menyediakan semak dan imbang serta mengakui terdapat pengundi di kawasannya yang prihatin dengan cita-cita Theocratic PAS. Katanya jika ada dasar yang kelihatan tidak menguntungkan kaum lain, kami akan menggesa sekutu kami untuk memperbetulkannya dan memastikan pendekatan yang seimbang dan kami akan mengingatkan PAS untuk mentadbir secara adil. Tang berdepan bercabar Yu Bong Lee dari Pakatan Harapan yang merupakan bekas ahli majlis Perbadaran Kelang. Sementara itu, calon PN rantau Rosman Malakan berkata terdapat persepsi bahawa gabungannya hanya mewakili orang Melayu dan ini perlu ubah. Dia berkata satu-satunya cara untuk berbuat demikian ialah melibatkan orang ramai secara aktif. Katanya, mungkin bagi mereka yang tidak menerima kami dahulu kerana kami tidak turun padang untuk berhubung secara langsung. Kita dimomokkan dahulu dan orang India dan Cina tidak dapat menerima kami. Dan apabila itu berlaku, tumpuan diberikan kepada pengundi Melayu sebaliknya. Ini tidak betul dan kita perlu pergi dan tunjukkan diri kita. Saya harap calon-calon lain dari PN akan keluar bertemu rakyat. Mereka sedang menunggu. Rosman merupakan bekas tokoh korporat dan kini merupakan timbalan Ketua PAS bahagian Merembau. Dia berdepan penyandang 4 panggan Muhammad Hassan yang juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan timbalan Presiden UMNO. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.